2, dan 3. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada para penonton pada malam ini kerana sudi untuk menyertai webinar anjuran kumpulan 8 bagi memenuhi keperluan subjek KPR 3012 seminar refleksi latihan mengajar. Sebelum kita memulakan majlis kita, mari bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah bagi memastikan perjalanan majlis sentiasa diberkati. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam webinar bersama saya Nur Hadi Syahmi binti Muhammad Roslan sebagai moderator pada kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada malam ini, kita sedia maklum bukan sahaja negara kita, bahkan seluruh dunia telah menjadi sangat getir apabila wabak COVID-19 melanda. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini telah melanda kita daripada awal tahun 2020 sampai sekarang. Negara kita juga tidak terlepas daripada wabak ini sejak setahun lalu. Kedatangan wabak ini telah banyak mengubah norma kehidupan kita selepas kerajaan Malaysia mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan atau Pergerakan atau PKP yang bermula pada 18 Mac 2020. Jadi, apa yang menjadi tanda tanya di sini adalah bagaimana murid-murid menghadapi situasi pasca COVID di sekolah yang membawa kepada pelibatan mereka dalam kurikulum dan co-kurikulum di sekolah. Sesuai dengan tajuk webinar kita pada kali ini, tahap pelibatan murid dalam kurikulum dan co-kurikulum pasca COVID-19. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan kepada para penonton kepada 5 panel yang cukup khas bagi mengisi persoalan kita pada kali ini. Panel yang pertama merupakan wakil ibu bapa yang cukup khas pada malam ini. Apa khabar Puan Hidayah? Khabar baik. Okay, terima kasih kerana sudi meluangkan masa Puan bagi menjadi salah seorang panel kita pada malam ini. Panel yang kedua pula merupakan guru cemerlang sejarah daripada sekolah yang terkemuka di negeri Perak. Selamat datang Puan Atira. Hai, terima kasih jemput saya. Ya, okey, untuk pengetahuan para penonton, Puan Atira ini merupakan guru yang cemerlang yang berjaya membuatkan pelajar SPM pada tahun 2019. Di sekolah beliau lulus 100% dalam subjek sejarah. Okey, untuk panel yang ketiga pula merupakan seorang guru sukan. Apa khabar Encik Nazrul? Alhamdulillah, khabar baik. Selamat malam semua. Terima kasih kerana sudi hadir untuk menjadi salah seorang panel pada malam ini. Okey, panel yang keempat pula merupakan pengetua di salah sebuah sekolah cemerlang di negeri Selangor. Apa khabar Encik Najmi? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey, untuk panel yang terakhir pula, Puan Fatin. Apa khabar Puan? Khabar baik, terima kasih. Okey, untuk pengetahuan para penonton juga, Puan Fatin merupakan seorang kaunselor bebas dan kerap melakukan seminar di banyak sekolah. Okey, jadi kita amat bertuah kerana Puan Fatin sudi meluangkan masa dia untuk kita pada malam ini. Okey, tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan webinar kita pada malam ini untuk sesi yang pertama. Kita bakal mendengar kesemua ahli panel membahaskan isu utama kita iaitu tahap penglibatan murid dalam kurikulum dan co-kurikulum pasca COVID. Kita mulakan dengan panel yang pertama iaitu Puan Hidayah. Baiklah Puan, okey. Kita sedia maklum yang sepanjang COVID-19 yang lepas, anak-anak hanya terlibat dengan kelas atas talian. Jadi bagaimana penerimaan anak-anak ini selepas COVID ini melanda di mana mereka perlu untuk kembali ke sekolah seperti biasa. Di situ dipersilakanlah Puan Hidayah. Okey, terima kasih moderator Cik Hanis. Okay, Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Terima kasih sebab jemput saya datang seminar ni. Okey, saya sebagai wakil ibu bapa nak cakap sedikit je lah tentang isu-isu yang ibu bapa ni hadapi selepas sekolah dah buka dan lepas COVID ni. Di mana anak-anak ni sangat-sangat memberi pandangan positif lah tentang co-curriculum dan co-curriculum. Pertama sekali saya nak cakap dulu pasal isu co-curriculum di mana anak-anak ni dah tak nak pergi sekolah secara bersemuka.
Lagi-lagi kalau peperiksaan lah, sebab diorang rasa diorang tak ada keyakinan nak lulus sesuatu subjek tu. Contoh kalau diorang tak pandai sejarah, diorang tak nak pergi sekolah sebab diorang tak yakin dah. Selalu kan online je kan jawab, kadang-kadang ada yang tiru, kadang-kadang mak ayah tolong. Jadi kalau dia nak jawab sendiri tu dia dah tak yakin dah apa dengan apa yang dia nak jawab. Lepas tu kalau kita tengok balik, budak-budak ni zaman sekarang ni memang dekat dengan gadget lah. Gadget ni elok, ada kebaikan dia, tapi sekali banyak digunakan dalam kehidupan, dia boleh menjadi racun dekat budak-budak tu sendiri. Jadi kita tengok dia orang lebihkan masa dia orang dengan game-game, so dia orang tak berminat nak pergi sekolah. Kalau sebelum ni kelas online sambil-sambil pun boleh main game kan. Okey. Kalau dari segi kurikulum pula yang belah-belah sukan ni, saya tengok anak saya sendiri pun pernah komplain dekat saya. Dia cakap, mama saya tak nak pergi sekolah lah hari ni. Hari ni ada merentas desa. Dia cakap, abang dah gemuk, kawan-kawan abang semua dah kutuk-kutuk abang-abang gemuk. Jadi dia sendiri pun tak yakin nak bersukan tu. Itu apa yang saya dengar daripada anak saya sendirilah. Lagi berkenaan dengan anak-anak tak yakin, tak nak pergi sekolah, tak yakin nak libatkan diri dalam kurikulum ni, kadang-kadang datang daripada mak ayah sendiri. Mak ayah sendiri tu cakap kalau anak dia tak nak pergi sekolah, diiyakan je. Jadi mak ayah ni pun salah satu sebab lah anak-anak tu nak duduk rumah, tak nak pergi sekolah, lebih suka perkara-perkara yang online. Itu je pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Hidayah. Okey, berdasarkan ujahan Puan Hidayah tadi, dapat saya cakap yang anak-anak ni sudah terbiasa dengan persekolahan yang dijalankan secara atas talian kan. Ada juga di samping itu, ibu bapa ni masih takut untuk melepaskan anak-anak mereka keluar melakukan aktiviti sebab ibu bapa mana yang tak trauma dengan COVID-19 ni. Jadi untuk menjaga keselamatan anak-anak, saya rasa tak payahlah pergi kan. Betul tak Puan? Betul tu, kadang mak ayah ni dia trauma, takut anak dia kena jangkit COVID, nanti nak kena kuarantin. Dia fikir benda tu menjejaskan dia punya kesihatan anak dia. Okay, terima kasih Puan atas pandangan tadi. Okey, baiklah. Seterusnya kita ingin mendengar pula pandangan Puan Atirah berkaitan isu pelibatan murid dalam kurikulum di sekolah. Jadi, bagaimana pelibatan murid-murid ini di dalam kelas yang mana kita sedia maklum yang kebanyakan proses PDPT tidak melibatkan murid 100%, di mana prosesnya lebih kepada perpusatkan guru lah selepas ketika COVID dan selepas COVID sekarang yang kalau kita dapat lihat. Jadi dipersilakan Puan Atirah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada moderator kita yang sangat cantik pada malam ini, Hanis Syamil. Terima kasih Puan Hanis. Okey, baiklah, sebagai salah seorang guru sejarah sendiri, saya nak apa yang saya nak cakap adalah pendidikan ini merupakan salah satu cabang sosial yang sangat penting dalam melahirkan masyarakat yang cemerlang berlandaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Dan setelah munculnya wabak COVID-19 ini, ia telah menjejaskan keseluruhan institusi pendidikan sama ada di peringkat rendah maupun menengah dan juga di peringkat tinggi juga. Dan ini kerana disebabkan kelas dalam talian dan kaedah pengajaran dan pembelajaran ini telah memberikan kesan terhadap tahap penguasaan dan juga pencapaian akademik murid sebab sangat banyak cabaran dan halangan seperti motivasi murid, dan juga kekurangan bahan belajar itu sendirilah. Jadi kalau kita lihat, kita throwback sikit di mana dulu setelah COVID berlaku, sekolah di seluruh negara ini telah dibuka secara berperingkat lah kalau kita tengok pada 15 Julai dan pada 22 Julai yang lalu semua sekolah dah buka balik, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, tapi dengan norma yang baru di mana saya sendiri sebagai guru dan juga rakan-rakan lain, kita kena adapt dengan new norm dan proses pengajaran dan pembelajaran tu perlu dilakukan dengan cara yang baru, bukan macam dahulu lagi. Jadi dalam menghadapi pasca COVID ini, guru-guru juga berdepan dengan pelbagai masalah lah sebab
murid-murid yang datang selepas COVID-19 ni berbeza daripada murid-murid yang sebelum kita terkena COVID-19 ni. Jadi gaya kepimpinan, pelaksanaan tugas guru-guru juga turut memerlukan perubahan yang sangat drastik di luar jangkaan pemikiran biasa dengan sebab perkara tu terlalu drastik berlaku, jadi kita tak dapat jangka apa yang akan jadi sekarang lah. Jadi seterusnya saya sebagai guru sendiri dalam kelas, apa yang saya nampak adalah masalah yang paling ketara yang kita dapat tengok selepas pasca COVID-19 ini, murid-murid ni dia jadi sangat-sangat kurang keyakinan diri. Contohnya ialah sebab tu sesi PDP, saya sebagai seorang guru sejarah, kita tahu subjek sejarah ini kita tak boleh lari dengan idea bosan. Jadi saya telah melakukan aktiviti yang berbentuk PAK 21 yang melibatkan aktiviti berkumpulan secara beramai-ramai. Tetapi apabila saya melakukan aktiviti berkumpulan ini, saya dapat lihat banyak sangat murid sekarang ini yang pasif dan hanya ada beberapa murid sahaja yang ingin melakukan aktiviti berkumpulan. Dan contoh-contoh aktiviti PAK 21 yang saya buat adalah seperti permainan bus stop, travelling map, fun history dan sebagainya. Dan situasi ini juga berlaku apabila saya buat slide, kita nak ketengahkan pembelajaran secara literasi digital tu. Kita tengok bila saya buat slide, saya tayang slide dekat depan, saya suruh murid bangun baca, mereka akan macam mengelak, suruh kawan yang dibaca, suruh kawan yang sebelah dibaca, macam mereka sendiri tiada keyakinan diri untuk bangun, sedangkan perkara itu hanyalah membaca slide sahaja. Walaupun saya sendiri bersemangat dalam menyediakan bahan-bahan PDP yang menarik, ialah sebab saya guru sejarah, jadi saya perlu menyediakan bahan yang sangat menarik untuk menarik minat murid. Tapi apabila tiada pelibatan yang aktif dan kesanggupan daripada murid ni, maka ia akan mengganggu sedikit objektif sesi PDP yang dirancang itu, dan dia tidak akan menjadikan PDP itu berlaku dengan sempurna lah. Dan yang kedua, apa yang saya dapat lihat setelah kita dah melalui fasa selepas COVID-19 ini, kita ada jalankan peperiksaan pertengahan tahun. Dan saya agak terkejut sebenarnya sebab sebelum peperiksaan kita dah bagi tahu student macam mana nak tanda kertas OMR, sebab saya ada mengajar tingkatan 1 dan tingkatan 2, dan kita tahu tingkatan 1 dan tingkatan 2 yang sekarang ini mereka tidak mengambil UPSR, betul. Jadi kertas OMR itu ada yang conteng yang macam menegak, mereka tak hitamkan secara keseluruhan. Itu agak mengejutkan bagi saya, dan juga cara mereka menjawab soalan sejarah juga, soalan kebat juga kita dapat lihat yang mereka tidak terdedah dengan soalan-soalan kebat. Jadi itu agak merisaukan saya sebagai seorang guru, dan itu sajalah pendapat saya untuk isu ini. Baik, terima kasih Puan Tira. Saya setuju yang pada COVID-19 ni melanda, banyak cabaran dan halangan yang terpaksa ditempuh baik dari pihak pendidik iaitu guru itu sendiri maupun murid. Dari segi pendidik pula, memang ada sejumlah pendidik yang dah melaksanakan berbagai aktiviti, namun penerimaan murid tu yang menjadi permasalahan. Betul tak Puan? Ya, tepat sekali saudari moderator kita. Okey, seterusnya kita beralih tak kepada kurikulum. Di mana kita sudah maklum ya Cik Nazrul, sepanjang perintah kawalan dilaksanakan, murid-murid ini tidak terdedah kepada aktiviti fizikal yang melibatkan sukan. Ada juga yang saya terbaca kat dalam akhbar sendirilah, iaitu sinar robik pun dilaksanakan di depan komputer ataupun telefon. Jadi macam mana pelibatan murid-murid dalam kurikulum ni selepas COVID-19 ni melanda? Silakan Cik Nazrul. Okey, baiklah. Terima kasih kepada moderator saudari Hanis atas soalan yang diajukan. Okey, kita boleh lihat sebenarnya memang tidak dapat dinafikan sesi persekolahan pasca COVID sangat memberi impak lah kepada murid-murid ni, termasuk diri saya sendirilah sebagai seorang guru kan. Jadi murid akan kurikulum bandingkan sebelum ini. Sebab sebelum ini kita boleh bergerak secara bebas, betul tak? Jadi sekarang ni apa-apa aktiviti agak sedikit terbatas. Lebih-lebih lagi pada permulaan sekolah itu dibuka selepas PKP.
Okey. Jadi disebabkan mereka terbiasa dengan sesi persekolahan dan aktiviti koko pun dijalankan secara online. Jadi tak melibatkan aktiviti fizikal kan. Jadi setakat isi link kehadiran untuk menunjukkan murid-murid tu melibatkan diri dalam aktiviti sukar, permainan, kelab semua tu. Jadi itu pun ada masalah juga. Itu pun setakat isi link pun mereka menghadapi masalah tak masuk tukar kurikulum. Jadi itu pun mereka tak nak libatkan diri lah. Bayangkan waktu kebiasaan pun mereka dah tak libatkan secara aktif, apatah lagi pasca COVID ni, betul tak? Jadi memang sangat kritikal lah berkaitan isu kurikulum pelibatan murid-murid ni kat sekolah. Okey, pada skrin ni pula, apabila sesi persekolahan ni dah secara bersemuka, dia masih terbawa perangai-perangai ataupun pelibatan dia orang ni. Kalau apabila saya suruh libatkan diri, macam saya ada anjurkan aktiviti iaitu program kemerdekaan. Jadi kita boleh nampaklah jurang antara pelibatan murid-murid kelas hadapan dan juga kelas-kelas belakang ni. Bayangkan kalau saya minta pelibatan antara semua murid, mesti kelas hadapan akan cakap suruhlah kelas, ambil lah murid-murid kelas belakang. Sebab apa? Diorang ni nak lebih fokuskan belajar. Jadi diorang rasa macam tak penting pun kurikulum ni. Sebab diorang kata aktiviti koko ni boleh membuangkan masa. Lebih baik diorang kata study, fokus dalam peperiksaan kan. Jadi bagi murid kelas belakang pula ada kelebihan diorang kan. Diorang memang rajin nak join koko kan ataupun melibatkan diri dalam apa-apa acara, tapi diorang ni ada ambil kesempatan. Bila saya ajak diorang, jom join program, diorang semangat nak pergi sebab apa? Ataupun diorang ni lebih banyak melibatkan aktiviti luar, jadi boleh tertinggal pula dalam pendidikan. Manakala itu saya dapat simpulkanlah memang banyaklah berlaku masalah dalam kalangan murid ni dalam aspek kurikulum dan co-kurikulum. Sebab kita kena kita tak boleh lebihkan pendidikan tapi kita tinggalkan kurikulum. Kita tak boleh lebih. Ini merupakan satu budaya yang tidak baik lah. Kita kena ubah persepsi. Kita kena belajar tetap belajar. Bersukan pun kita tetap juga kena bersukan. Jangan kita fokuskan antara salah satu je. Sebab apa? Kita kena mencapailah hasrat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu kita nak melahirkan model insan yang seimbang antara perkembangan mental, iaitu akademik dan juga perkembangan sahsiah yang berseluruhan dari saya. Okey, terima kasih Encik Nazrul atas ujahan tadi. Jika kita dapat lihat sebenarnya amalan ini sebenarnya tak baik. Di mana pelibatan semua murid ini tidak kira daripada kelas hadapan ataupun kelas belakang adalah perlu. Di mana mereka perlu terlibat dalam aktiviti yang memerlukan pergerakan fizikal. Betul kan, Nazrul? Ya, betul. Dan lagi satu berkaitan dengan isu yang Puan Hidayah nyatakan tadi, ada segelintir ibu bapa yang tak bagi anak-anak mereka pergi sekolah masa selepas COVID sekolah dibuka. Bayangkan saya dapat ada ibu bapa yang sanggup menulis surat hantar kat sekolah bagi alasan sebab tak nak bagi murid-murid ni libatkan, tak nak hantar sekolah sebab takut berjangkit dengan COVID dan sebagainya. Apalagi kalau aktiviti koko kan melibatkan aktiviti yang bercampur dengan orang-orang lain kan, lagi dah terdedah kepada COVID ni. Itu. Okey, terima kasih Encik Nazrul. Okey, kita akan teruskan lagi dengan panel kita
yang seterusnya iaitu Encik Najmi sebagai seorang pengetua. Okey, Encik Najmi, sebagai seorang pengetua sekolah, tentunya bukan mudah untuk memastikan bidang pentadbiran di sekolah ini berjalan dengan lancar lebih-lebih lagi apabila melibatkan penglibatan murid. Jadi, bagaimana Encik Najmi melihat isu ini menjadi masalah kepada sekolah? Jadi, dipersilakan Encik Najmi. Okey, terima kasih kepada Encik Anis, moderator. Okey. Sejujurnya, saya sebagai pengetua pun masih berada dalam kedudukan dilema dalam memfokuskan sekolah saya pasca COVID-19. Sekarang ini saya masih keliru sama ada ingin mengejar kecemerlangan core curriculum setiap murid di sekolah atau memfokuskan mengecapi kecemerlangan sasaran akademik di sekolah saya pasca COVID. Okey, oleh itu saya lebih cenderung ataupun berusaha untuk menempatkan sekolah saya untuk berada di dalam senarai terbaik dalam peperiksaan umum Malaysia sama ada PD3, SPM maupun STPM. Ini adalah kerana pihak atasan iaitu JPN telah menjadikan pencapaian akademik sekolah saya sebagai satu kayu ukuran keberkesanan pengurusan pengetua di sekolah. Selain itu, saya fokus pengetua saya terhadap kurikulum boleh dilihat dari segi peruntukan perbelanjaan yang dilakukan terhadap pembangunan kemudahan fizikal dan jumlah pembelajaran mengurus aktiviti kurikulum. Sekiranya pembelajaran hanya banyak kepada kurikulum, masalah dan kegagalan akan timbul dari segi kelancaran kurikulum yang akan dijalankan pasca COVID-19. Begitu juga dengan fokus pembangunan peningkatan guru di mana sokongan dan galakan oleh pengetua terhadap kursus-kursus yang dapat membantu guru-guru meningkatkan ilmu pengetahuan untuk menjalankan aktiviti kurikulum. Okey, kita sudah maklum bahawa seperti mana kurikulum, gerak kerja kurikulum juga mempunyai peranan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan rohani pelajar. Oleh yang demikian, kurikulum sekolah juga seharusnya dapat dititik beratkan oleh sekolah-sekolah. Apa yang jelas pada masa ini pasca COVID-19 ialah bahawa gerak kerja kurikulum sekolah kurang mendapat tempat yang sewajarnya. Tambahan pula, maka kurikulum ini digunakan oleh KPM untuk memilih murid ke institusi pengajian tinggi awam. Sekiranya markah mereka ini adalah rendah, akan mempengaruhi majikan dalam sektor awam dan sektor swasta untuk mereka bekerja pada masa akan datang. Jadi, aktiviti kurikulum ini sangat penting kepada murid kerana aktiviti kurikulum ini didapati mempengaruhi yang positif terhadap sekolah dan psikologi pelajar serta perkembangan positif terhadap kemenjadian murid. Sekolah yang tidak memberi ketegasan yang sewajarnya bagi mengimbangkan antara kepentingan gerak kerja kurikulum dengan kurikulum dan kurang pula menekankan tentang penyertaan menyeluruh pelajar-pelajar di dalam gerak kerja tersebut boleh menyebabkan pendidikan menyeluruh tidak dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Najmi selaku wakil pengetua kita. Okey, dapat saya uruskan bahawa gerak kerja yang baik daripada bahagian kurikulum sendiri dan kurikulum perlu aktif bagi menarik murid untuk terlibat dengan aktiviti yang diajukan. Okey, baiklah kita teruskan dengan panel kita terakhir bagi sesi yang pertama. Baiklah Puan Fatin. Selaku kaunselor bebas, pernah tak Puan Fatin terlibat dengan kes yang melibatkan murid-murid tidak ikut sekolah ataupun murid ni tidak gemar untuk menyertai aktiviti di sekolah? Jadi apa pandangan Fatin berkaitan dengan perkara isu? Silakan. Okey, baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita Puan Hanis. Terima kasih kerana sudi menjemput saya ke webinar tahap penglibatan murid dalam kurikulum dan kokurikulum pasca COVID-19. Okey, untuk menjawab soalan yang diajukan oleh Puan Moderator, sebenarnya terdapat ibu bapa yang mengadu kepada saya, mereka yang tidak berminat untuk ke sekolah setelah sekolah tu dibuka semula selepas negara kita dilanda pandemik COVID-19. Terdapat juga murid yang telah membuat aduan kepada saya mengenai isu mental mereka
Seperti yang kita tahu, murid-murid telah menjalankan pembelajaran secara dalam talian atau pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR Serakan atau PKP yang telah berkuat kuasa pada 18 Mac 2020. Oleh itu, PKP ini telah memberikan kesan yang besar terutamanya dalam sektor pendidikan negara kita. Baik, berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNICEF dan juga Tabung Kependudukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNFPA telah mendedahkan peratusan murid menengah atas yang tidak hadir ke sekolah agak membimbangkan buka semula selepas tamatnya PKP. Walaupun murid ni hadir ke sekolah, sebilangan besar daripada mereka hilang semangat dan minat untuk belajar selepas PKP. Berdasarkan yang dijalankan mengatakan bahawa mereka tidak berminat untuk belajar selepas sekolah dibuka semula. Murid-murid ni dia terpaksa belajar secara dalam talian. Pembelajaran secara dalam talian yang dijalankan secara tiba-tiba ni telah memberikan kesan yang besar kepada murid-murid memandangkan mereka ni tidak bersedia untuk menjalankan pembelajaran secara dalam talian. Mereka tidak mendapat pendidikan secara formal memandangkan pembelajaran dilaksanakan secara dalam talian. Oleh itu, komunikasi antara guru dan murid juga terhad telah menyebabkan murid kurang berminat akan pembelajaran. Keadaan rumah mereka yang tidak kondusif juga telah menyebabkan murid-murid tidak selesa untuk menjalankan pembelajaran. Berdasarkan kajian, sebanyak 47% daripada responden mengatakan bahawa mereka tidak ada tempat untuk belajar di rumah. Gangguan-gangguan pula seperti suasana yang bising telah mengganggu fokus murid-murid untuk belajar. Oleh itu, mereka akan mudah berasa malas untuk menyertai kelas kerana fokus mereka terhadap pembelajaran terganggu. Tambahan pula, terdapat murid yang mengalami masalah capaian internet, terutamanya murid-murid daripada golongan yang berpendapatan rendah dan juga daripada kawasan luar bandar sehingga menjejaskan kemajuan akademik mereka. Kekangan capaian internet dan juga akses kepada peranti untuk mengikuti PDPR telah mendorong kepada kehilangan minat mereka untuk meneruskan pembelajaran. Murid-murid juga dia telah mengalami learning burnout atau kehilangan motivasi untuk belajar. Mereka tidak dapat menerima perubahan pembelajaran secara tiba-tiba. Mereka memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dalam pembelajaran secara dalam talian. Jadi mereka ni telah mengalami stres, kekurangan interaksi sosial, ketidakstabilan emosi dan juga masalah mengawal tingkah laku telah menyebabkan kesihatan mental mereka terjejas. Oleh itu mereka tidak bermotivasi untuk meneruskan pembelajaran. Hal ini telah mendorong kepada masalah keciciran dalam pembelajaran yang akan mendorong kepada wujudnya lost generation. Lost generation ni merujuk kepada kohort murid yang keciciran dalam pendidikan sehingga menyebabkan tahap pencapaian pendidikan mereka lebih rendah berbanding kumpulan sebelumnya. Antara punca terjadinya lost generation ni ialah kehilangan waktu pembelajaran untuk tempoh masa yang lama akibat daripada peperangan, bencana alam ataupun penularan pandemik COVID-19 ni. Dari segi fizikal pula boleh kita katakan bahawa murid-murid ni kurang cergas memandangkan mereka duduk saja di rumah tanpa melaksanakan aktiviti fizikal. Oleh itu dapat saya simpulkan bahawa faktor-faktor ini telah mendorong kepada kehilangan minat dan juga motivasi murid untuk ke sekolah setelah sekolah dibuka semula. Itu saja daripada saya, kembali kepada Puan Moderator. Okay, terima kasih Puan Fatin atas pandangan tadi. Dapat saya simpulkan yang COVID ni sendiri
telah memberi bantuan terhadap mereka untuk melibatkan diri dalam program dan kurikulum 19 ini. Pelajar tak seronok sebenarnya nak sebabkan keadaan yang dah terbiasa dengan keadaan ini. Okey, baiklah saya yang pertama. Jadi, saya ingin mengingatkan kepada para penonton untuk jika ada sebarang soalan yang ingin dikemukakan, bolehlah ditulis dekat ruangan chat. Saya akan bacakan ketika sesi soal jawab nanti. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi dengan sesi yang kedua, iaitu sesi cadangan bagi menangani isu ini. Tanpa membuang masa lagi, persilakan Puan Hidayah iaitu wakil ibu bapa bagi mengemukakan cadangan puan. Okey, dipersilakan Puan Hidayah. Okey, terima kasih. Okey, bagi wakil ibu bapa lah saya nak cadangkan di mana cadangan daripada pihak ibu bapa di mana ibu bapa sendiri yang jadi pendorong kepada anak-anak mereka untuk pergi ke sekolah. Dengan anak-anak ni kita tak payah tegas, tak payah nak marah-marah, tapi kita guna pendekatan untuk anak-anak yang tak nak pergi sekolah ni, kita guna pendekatan dengan memujuk, bagi hadiah ke, bagi ganjaran. Jika anak-anak kita ni dapat keputusan baik, mereka dapat dia pun menang masuk program sukan ke, ni boleh menggalakkan mereka pergi sekolah, join sukan. Tak perlu yang teruk-teruk, tak perlu yang macam nak habis banyak, tapi at least mereka nampak mereka tu dihargai. Jadi seterusnya ibu bapa ni boleh jugalah daftar anak-anak dekat mana-mana pusat latihan untuk asah dia orang punya bakat. Kalau anak ni suka main bola, kita hantarlah petang-petang pergi padang main bola. Kita tarik dia orang punya minat untuk join dia apa yang mereka minat. Lepas tu kalau yang siapa yang suka belajar tu, kita hantarlah dia orang pergi tuition ke, tak perlu yang macam lebih kepada kita yang nak suruh dia orang buat, tapi kita ikut apa yang dia orang nak. Okey. Lagi-lagi bila kita tengok bila kita tengok kejayaan mereka, apa yang mereka buat lepas dia orang dah jalani latihan, dia orang dah tak rasa rendah diri dengan apa yang sebelum ni orang cakap dia orang gemuk ke apa ke, tapi dengan kejayaan yang mereka dapat, kuranglah rasa rendah diri dan bersemangatlah nak join aktiviti co-curriculum dengan aktiviti co-curriculum. Okey, akhir sekali sebagai ibu bapa kita didoronglah untuk dapatkan khidmat kaunseling. Kita tak mampu nak teruk sangat dah, tak mampu nak tangani masalah anak ni. Jadi kita boleh tanya khidmat kaunseling lah macam mana kita nak nasihat anak kita untuk naikkan balik keyakinan mereka dalam masalah pembelajaran atau masalah co-curriculum. Okey, sebab kita kena dapat khidmat kaunseling ni sebab kita tak nak benda ni jadi lagi serius. Kita nak tangani dari awal supaya nanti dah tak susah dah nak suruh mereka buat aktiviti curriculum dengan aktiviti co-curriculum ni lah. Lagi satu, kalau anak-anak tak nak pergi sekolah, anak-anak tak nak pergi sukan, kita jangan terima bulat-bulat apa yang dia orang cakap. Kita nasihat dulu, kita pujuk, suruh dia orang pergi sekolah, suruh dia orang pergi join aktiviti-aktiviti sukan. Okay, jangan terima bulat-bulat apa yang dia orang cakap. At least cuba. Kalau tak boleh, macam tadi saya cakap lah, kita kena cari inisiatif lain, guna khidmat kaunseling atau bagi ganjaran dan sebagainya. Okay, itu je daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Hidayah atas cadangan tadi. Dapat kita lihat yang peranan ibu bapa ni sangat penting dalam menangani isu ini, memandangkan masa anak-anak bersama ibu bapa tu adalah sangat lama. Okey, kita teruskan dengan panel yang kedua. Persilakan Puan Akira untuk kemukakan cadangan berkaitan isu ini. Silakan. Terima kasih sekali lagi kepada moderator kita Puan Hanis. Okey, baiklah, saya sebagai guru sejarah lah. Bagi saya, pada pendapat saya adalah dengan menambahkan jumlah bengkel dan juga pembinaan bahan digital yang lebih inovatif,
bagi memudahkan proses PDP itu berjalan secara lancar dan dapat mencapai perkembangan dan dunia pendidikan itu setaraf dengan peringkat global. Maksudnya guru itu sendiri perlu menguasai penggunaan ICT di mana kita dapat lihat ya, murid-murid sekarang ni mereka lebih berminat kalau kita guna ICT. Sebagai contoh di set induksi di permulaan sesi PDP, kita tunjukkan video. Macam saya sendiri, saya mengajar sejarah, saya tunjuk dulu video berkaitan contoh Kesultanan Melayu Melaka. Kita tunjuk dulu secara ringkas video. Lepas kita tunjuk video tu, kita tanya pula soalan dan seterusnya kita gunakan slide dan juga menggunakan pelbagai permainan digital lah, berbanding kita hanya menggunakan pengajaran itu yang berpusatkan guru, tetapi kita menggunakan pembelajaran yang berpusatkan murid. Dan yang kedua adalah cadangan saya adalah daripada segi ganjaran lah, di mana murid-murid sekarang ni kita tahu yang mereka tidak mempunyai motivasi yang kuat dan jadi kita sebagai guru kita perlu menyediakan ganjaran. Macam mana apakah bentuk ganjaran itu? Contohnya kita dah mengenal pasti kebaikan dan kelebihan murid ini. Jadi kita nak mereka yakin dengan apa yang mereka buat, jadi kita bagi hadiah. Contohnya kita bagi hadiah itu dalam berbentuk coklat ke, makanan ke dan sebagainya. Dan selain itu, pada pendapat saya menjadi seorang guru ini sangat penting untuk kita memberikan pujian kepada murid-murid. Contohlah, sebagai contoh, kalau murid tu dia angkat tangan nak baca slide yang kat depan ataupun dia berani untuk jawab soalan saya yang selaku guru bertanya. Jadi selepas mereka jawab tu kita puji, awak sangat bagus, sangat berani, terima kasih. Macam kita menghargai, kita tunjuk yang kita menghargai murid itu. Jadi bila kehadapan nanti di kelas-kelas yang seterusnya, murid itu sendiri dia macam, oh cikgu hargai aku sebelum ni, jadi aku nak lagi jawab. Jangan sebagai guru ni kita tak boleh kedekut lah dengan pujian, kita tak boleh kedekut dengan memberikan ganjaran. Dan juga apabila kita bagi ganjaran ataupun pujian, murid-murid ini dia akan mula untuk rasa bersaing, rasa persaingan antara satu sama lain itu akan wujud. Jadi perkara ini baguslah untuk sesi PDP itu. Jadi sesi PDP yang dijalankan itu akan lebih menarik dan juga akan berlaku komunikasi dua hala antara murid dan juga guru. Yang ketiga adalah bagi saya, kita sebagai guru ini perlu mengambil beratlah di mana pelajar ini akan memberikan respon yang sangat positif terhadap guru kalau guru ni ambil berat mengenai diri mereka ataupun masalah yang mereka hadapi. Sebab yalah, sebagai seorang manusia kita memahami itu adalah lebih baik daripada kita menghukum. Jadi ada ketika yang saya sebagai guru kita perlu berceritalah tentang pengalaman sendiri. Kita pun pernah sekolah juga dan kita share lah pengalaman tu dengan student untuk student faham. Dan kita buatkan yang student ni rasa dekat dengan kita. Jadi proses PDP tu akan berlaku dengan lancar. Dan yang terakhir adalah daripada penlibatan pelajar itu sendiri, di mana salah satu kunci motivasi diri ini ialah dengan pelibatan aktif murid itu sendiri dalam pembelajaran. Jadi guru ini, saya sendiri perlu memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk merangsang murid-murid ini untuk terlibat dengan aktiviti yang saya buat. Contoh, kalau saya buat aktiviti perbincangan, saya nak student saya semua berbincang sekali. Macam kita jangan, tak boleh macam itu. Maknanya sebagai guru kita kena layan semua murid dengan sama rata. Dan tak kisahlah aktiviti itu dalam kelas ke ataupun di luar kelas. Dan bila kita layan sama rata, kita libatkan semua pelajar, mereka akan lebih bermotivasi dan mereka akan rasa yang diri mereka ini diperlukan. Mereka akan rasa diri mereka itu penting. Jadi mereka akan semangatlah untuk belajar dan juga berjaya. Jadi pada pandangan saya itu sahaja untuk penyelesaian untuk meningkatkan keyakinan murid-murid selepas sahaja COVID-19 ini. Itu sahaja daripada saya, moderator. Baik, terima kasih Puan Atira atas cadangan yang diberikan. Daripada cadangan Puan Atira itu tadi, sangat jelas dan sebenarnya peranan guru dalam bilik darjah memainkan peranan yang penting dalam memastikan murid ini terlibat dengan aktiviti dalam kelas. Maknanya Puan lebih kemakan penggunaan PAK 21, sistem penghargaan, mana murid-murid ini akan rasa seronok belajar. Kan, betul Puan? Ya, betul sekali moderator kita. Okey. Kita teruskan lagi dengan cadangan daripada Cikgu Sukanta. Okey, Encik Nazrul.
Persilakan untuk mengemukakan cadangan. Okey, baiklah. Terima kasih lagi sekali kepada moderator kita. Okey, sedia malam kita tahulah banyak masalah yang dikemukakan. Yang tadi kan kita pada sesi pertama berkaitan dengan salah. Sekarang kita akan utarakan cadangan. Jadi saya rasa saya sebagai cikgu sukan ni merasakan inisiatif perlu disanakanlah untuk mengatasi isu-isu yang berbangkit kan dalam masalah kurikulum. Murid tak nak sertai kurikulum. Iaitu guru sendiri perlu bertindak lebih tegas kepada murid-murid ni. Macam kalau budak-budak ni kalau tak nak join koko, kita kena catat nama pelajar ni supaya diorang rasa kalau tak datang koko ni satu benda kesalahan yang besar. Jadi diorang akan rasa lebih takut dan rasa nak join koko tu. Lepas tu ini maksud kita perlulah menghantar, kita perlu libatkan ramai pelajar ke peringkat, kita bukan setakat nak libatkan koko ni dalam peringkat sekolah je, malah kita boleh libatkan dalam peringkat lebih tinggi lagi. Jadi mereka ni secara tak langsung mereka berasa lebih berminat nak join core curriculum ni. Dan kita kena layan secara sama rata antara kesemua murid-murid. Tak kisah daripada kelas depan sehinggalah kelas belakang sekalipun, kita meraihkan mereka untuk sertai koko dan kita kena beri galakan lah dan motivasi sebab kita tak naklah yang join yang aktif dalam curriculum ni kelas belakang saja. Kelas depan cuma aktif dan fokuskan belajar. Kita nak juga budak-budak depan ni cemerlang dalam core curriculum, dapat mewakili sekolah, daerah, negeri sehingga negara. Contohnya macam penganjuran aktiviti juga memainkan peranan penting sebab kita tak naklah kat sekolah ni kita anjurkan aktiviti sukan, persatuan dan kelab tu yang sama je. Kita sebagai guru yang dalam abad 21 ni yang lebih moden ni, kita kena fahami minat murid. Contohnya kat sekolah tu boleh je buat satu bancian pada murid-murid ni. Kita nak tahu sejauh mana diorang minat dan aktiviti bersukan ni. Tak kisahlah, lebih-lebih sekarang ni kita tahu kan, masa COVID diorang suka main game, betul. Diorang suka main game macam-macam lah. Contohnya PUBG, Mobile Legend. Kita boleh juga buat satu persatuan ataupun sukan berdasarkan permainan e-sport. Kita tahu kan e-sport ni daripada minat boleh jadi cita-cita ataupun kerjaya. Kita tahu kan daripada main saja-saja boleh jadi kita boleh join macam international team. Siap ada international team dalam sukan e-sport ni yang boleh menjana duit yang banyak, pendapatan lah. Lepas tu sejajar dengan ni kita perlu tahulah kita kena jaga kebajikan murid-murid. Kita tak naklah murid-murid ni bosan kan. Datang koko je, alah bosan lah. Persepsi diorang cakap apa bila join koko? Alah buat apa join koko? Benda sama je, tak ada menarik pun. Jadi diorang macam alah tak penting pun. Lagi-lagi budak kelas hadapan kan join koko membuang masa. Jadi selain tu juga curriculum ni bukannya sahaja dalam bidang sukan, tapi kita boleh melibatkan dalam kelab dan persatuan kan. Contohnya persatuan kelab syarahan ke. Kita boleh congkil bakat-bakat murid ni. Dan kita tahu kalau koko mesti budak-budak yang pelajar-pelajar yang fit je yang boleh join sukan kan. Macam kalau badan jenis berisi ke atau senang cerita gemuk ke, tak nak join sukan. Padahal sebenarnya kita boleh je kita congkil. Mungkin dia orang bukan tak boleh bersukan, tapi dia orang ada kelebihan lain seperti boleh berpidato misalnya, boleh seperti bertaranum. Bakat-bakat lain tu kita raikan semua. Tak semestinya dalam satu skop yang kecil je. Kita boleh sebarluaskan lagi. Jadi bakat-bakat mereka ni kita perlu hargai kesemuanya. Jadi itu saja pada saya.
Baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Nazrul. Daripada cadangan Cik Nazrul tadi, jelas sekali bahawa penganjuran aktiviti yang menarik ini mampu menarik minat murid untuk terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah. Tidak hanya aktiviti sukan, tapi kelab satuan unit uniform sendiri daripada murid kelas harapan ataupun ke kelas belakang boleh menyertainya. Jadi, kita teruskan lagi dengan panel keempat. Encik Najmi untuk mengumumkan cadangan berkaitan pada malam ini. Terima kasih Cik Hanis. Okey, Hani, antara cadangannya ialah secara umumnya kegiatan kokurikulum ini adalah pelengkap kepada kurikulum. Melalui kegiatan kokurikulum, bakat pelajar boleh digilap untuk menjadi modal insan yang berguna kepada masyarakat dan negara. Guru dan pentadbir di sekolah rendah dan menengah perlu memastikan sasiah pelajar dibina melalui aktiviti kokurikulum dan kurikulum. Oleh itu, bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi, kesepaduan di antara komponen kurikulum dan kurikulum perlu dititikberatkan. Oleh sebab itu, penggabung jalinan kesinambungan antara gerak kerja dalam akademik ataupun kurikulum dengan gerak kerja kokurikulum perlu diberikan perhatian yang serius oleh sesebuah sekolah. Okey, hal ini kerana keberkesanan pengurusan kokurikulum di sekolah banyak bergantung kepada keupayaan seorang pentadbir. Oleh itu, peranan yang dimainkan oleh saya sebagai pengetua dan guru penolong kanan kurikulum amat mempengaruhi dan membantu para guru dan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. Sekolah ini kita dah maklum bahawa merupakan tempat bagi pelajar menerima ilmu pengetahuan melalui sistem pendidikan yang terancang. Bagi mempelengkapkan lagi sistem pendidikan, pelajar juga diwajibkan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Dengan cara ini, proses pembelajaran pelajar akan lebih sempurna dan bermakna. Oleh sebab itu, peranan dan tanggungjawab utama sekolah bukan hanya semata-mata kepada menyampaikan ilmu pengetahuan dan memupuk kemahiran tertentu, tetapi juga melahirkan pelajar yang memberi sumbangan ke arah yang harmoni, bersatu padu, bertoleransi, berdisiplin dan bahagia. Sekian, terima kasih. Sekian. Okay, terima kasih kepada Encik Nazmi selaku wakil pengumpul kita. Okay, berdasarkan cadangan pengumpul tadi, jelas sekali bahawa peranan dan tanggungjawab utama sekolah ni bukan semata-mata kepada menyampaikan ilmu pengetahuan, malah untuk mencukil bakat lagi murid-murid bagi melahirkan murid yang mampu memberikan sumbangan kepada sekolah, dalam kata lain murid yang holistik. Jadi akhir sekali kita dengar pula cadangan daripada Puan Fatin berkenaan isu ini. Persilakan Puan. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Moderator. Sememangnya isu murid yang tidak berminat untuk ke sekolah setelah sekolah dibuka semula perlu diambil perhatian yang serius, memandangkan isu ini boleh membawa kepada masalah seperti keciciran murid itu sendiri. Seperti yang kita tahu, pelaksanaan PKP sebagai alternatif untuk menyekat penularan COVID-19 secara besar-besaran telah menimbulkan kesan psikologi, sosial dan juga emosi dalam kalangan murid-murid. Justru sekiranya tiada sebarang bantuan ataupun sistem sokongan yang berkaitan disediakan, dibimbangi semakin ramai murid-murid terancam oleh gejala seperti tekanan ataupun stres melampau, depresi, kemurungan dan juga gejala-gejala yang lain. Oleh itu, antara langkah yang boleh dilaksanakan untuk menangani isu minat dan juga motivasi murid pasca COVID-19 ialah melalui Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM dapat menyediakan bantuan sokongan psikologi yang meliputi kaunseling individu, kelompok dan juga sesi konsultasi kepada murid
bagi menangani kes gangguan kesihatan mental murid dalam menghadapi fasa pemulihan pasca pandemik COVID-19. Kaunseling ini merupakan proses pertolongan yang profesional yang bertujuan untuk membantu murid dalam memahami diri mereka dan juga persekitaran mereka. Pegawai psikologi cuba untuk mendengar, memberikan layanan yang baik dan juga memahami isu yang dihadapi oleh murid. Manakala murid itu sendiri memerihalkan isu, memahami dan juga mengambil tindakan mengurus isu yang dihadapi. Pegawai psikologi dia menerima dan juga menghormati murid serta membina hubungan kemanusiaan yang positif. Keistimewaan perkhidmatan kaunseling ini adalah untuk membimbing murid mencari sumber diri mereka yang menyumbang kepada isu yang dihadapi. Perkhidmatan bantuan sokongan ini dapat dilakukan oleh kaunselor, kaunselor pendidikan serta guru bimbingan dan juga kaunseling yang profesional membabitkan Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan juga semua institusi pendidikan KPM. Perkhidmatan tersebut dapat dijalankan secara bersemuka maupun dalam talian. Selain daripada itu, bantuan asas psikologi atau lebih dikenali sebagai Psychological First Aid atau PFA yang merupakan satu sistem sokongan psikososial awal dan juga praktikal yang disediakan di tengah kemelut krisis yang melanda masyarakat. Krisis merupakan satu peristiwa yang tidak diduga yang terjadi dalam skala besar seperti pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia pada masa kini. PFA didapati efektif bagi meminimalkan impak psikososial yang meliputi kesan fizikal, sosial dan juga emosi kepada murid yang mengalaminya. Sebelum kaunseling dapat dilaksanakan. PFA ni menggunakan strategi lihat, dengar dan hubung ataupun look, listen and link bagi menyediakan ilmu dan juga kemahiran berstruktur kepada pengamal untuk menyediakan sokongan emosi secara memfokuskan kepada keperluan murid yang paling asas, sangat segera dan juga terpenting pada ketika dan semasa itu. PFA ni dia memfokuskan kepada 5 elemen asas bagi perubahan murid iaitu keselamatan, ketenangan, keterhubungan, efeksi kendiri dan juga pengharapan. PFA ni bukannya sesi kaunseling atau intervensi psikiatri, namun ianya berasaskan kepada konsep bahawa murid berupaya membina harapan positif setelah mereka diberikan ruang untuk difahami dan didengari. Okey, di sini dapat saya simpulkan bahawa terdapat pelbagai cara dalam menangani isu minat dan juga motivasi murid ke sekolah selepas sekolah dibuka semula, terutamanya melalui kaunseling. Saya serahkan kepada Puan Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Fatin atas cadangan yang itu tadi. Okey. Setelah berakhirnya cadangan daripada Puan Fatin tu, sesi kedua kita sudah tamat. Jadi, kita akan teruskan kepada sesi soal jawab. Okey, kita tengok dulu soalan ni kan. Okey, soalan yang pertama. Okey, adakah penggunaan inovasi ataupun BBM menarik wajar untuk digunakan kepada murid untuk menarik minat mereka untuk terus belajar? Saya rasa soalan ini ditujukan khas untuk Puan Atira. Silakan Puan. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga yang bertanya tentang soalan tersebut. Jadi, adakah penggunaan inovasi atau BBM ini menarik dan wajar digunakan kepada murid untuk menarik minat mereka untuk terus belajar? Bagi saya sangat wajar kerana dengan adanya inovasi di dalam sesi PDP akan menjadikan sesi PDP itu lebih menarik. Sebagai contoh, saya sendiri telah mencipta inovasi bersama rakan-rakan saya lain yang bertajuk Fun Fair History.
Di mana Faham Phase 3 ni kita akan ada 5 peringkat permainan. Jadi dalam 5 peringkat permainan ni dia akan mula dengan aras yang rendah hingga ke aras yang lebih tinggi. Jadi murid-murid akan, kalau murid-murid tu rasa kumpulan tu nak jawab aras rendah dulu, mereka akan jawab aras rendah dulu. Yang mana yang berani untuk sahut cabaran, mereka akan pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kita tahu sejarah itu sendiri susah sebenarnya untuk kita nak hafal fakta kalau ia hanya kita belajar berpusatkan guru. Jadi dengan adanya inovasi-inovasi ini, murid-murid mereka belajar dan sambil bermain. Jadi bagi saya sangat-sangat wajar untuk guru itu menggunakan inovasi dalam sesi PDP. Itu saja daripada saya. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Puan Atira. Okey, soalan yang kedua. Wajarkah hukum yang bersifat e-games diterapkan dalam kalangan murid pasca COVID ini sebagai tarikan untuk aktif dalam bidang kurikulum? Saya rasa soalan ini adalah untuk Encik Nazrul sebagai jurusukan kita pada malam ini. Silakan. Baiklah. Okey. Wajarkah kurikulum bersifat e-game? Selanjutnya kita wujudkan macam cadangan tadi lah, wujudkan kurikulum bersifat sukan, e-sukan kan? Atau yang kita tahu sekarang macam kita ketengahkan macam daripada mereka main saja-saja pada sukan yang diiktiraf. Sebab kita tahu sebelum ni main game semasa COVID, kerap main game. Murid-murid ni main game kalau daripada awal pagi sampai tengah pagi dia main game. Tak berhenti-berhenti. Dah cas telefon, sambil cas, dah habis bateri, cas lagi. Tengok kesungguhan dia orang main game ni. Memang dia orang ni, kemahuan dia orang main game ni memang sangat ketara lah. Jadi kita dapat lihat lah, situ kita boleh timbulkan daripada benda yang saja main jadi yang kerjaya lah. Bagi saya memang wajar lah sukan e-sport ni diketengahkan dalam sukan kurikulum. Kita tahu bila kita anjurkan sukan e-sukan ni memang sangat menggalakkan. Bila kita buka je kuota untuk permainan ni, mereka mula berpusu-pusu nak daftarkan diri. Kita bukan saja-saja main, tapi kita boleh menimbulkan kerjasama. Sebab kita tahu kan main game kita perlukan strategi. Kita bukan main game macam main sergah macam tu je, kita perlukan strategi. Secara tak langsung kita boleh asah pemikiran pelajar-pelajar ni. Bukan main sembrono je. Kita tahu kan macam sebenarnya Menteri Belia Sukan pun telah mengetengahkan isu ni. Di mana perlu lah menyediakan e-sport ni dekat sekolah sebagai aktiviti koko. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Nazrul atas jawapan itu tadi. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya daripada penonton kita. Bagaimanakah pengetua dapat meningkatkan kemahiran guru dalam pengurusan kurikulum di sekolah? Jadi, saya rasa soalan ini ada ditujukan khas untuk wakil pengetua kita pada malam ini. Dipersilakan Encik Nazmi. Okey, terima kasih kepada yang menanyakan soalan. Okey, bagaimana ataupun cara untuk meningkatkan kemahiran guru dalam pengurusan kurikulum di sekolah ialah pengetua sendiri hendaklah menggalakkan guru supaya menyertai kursus ataupun latihan dalam pengendalian kegiatan-kegiatan kurikulum. Sebagai contoh dalam KPM iaitu latihan dalam perkhidmatan atau digelarnya sebagai ladak di sekolah bagi meningkatkan motivasi guru dalam gerak kerja kurikulum. Aktiviti kurikulum lebih menekankan perkara dan aspek yang tersembunyi seperti nilai, bakat, peranan kepimpinan, sosial dan sebagainya. Okey, oleh itu keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kurikulum, sukan dan permainan di sekolah boleh bergantung sepenuhnya kepada keadaan guru yang dipertanggungjawabkan dengan tugas-tugas tersebut untuk melaksanakan gerak kerja berkenaan kepada kemahiran dan kebolehan bermain, kebolehan mengurus, kepegawaian, kejurulatihan guru itu terbabit.
Okey, tambah lagi konsep keseimbangan dalam melaksanakan program kurikulum dan co-curriculum hanya dapat dijayakan dengan adanya komitmen seluruh warga pendidik, para pelajar dan masyarakat. Itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada topik kita. Okey, dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka berakhirlah sesi webinar kita pada malam ini. Okey, ribuan terima kasih diucapkan kepada para panel yang sudi meluangkan masa dan buah fikiran bagi menjalankan webinar kita pada malam ini. Okey, tidak dilupakan juga para penonton yang masih setia daripada awal hingga ke akhir. Terima kasih kerana sudi mendengar forum kami pada kali ini. Saya selaku moderator pada malam ini memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap cara. Al-maklumlah, saya manusia biasa. Jadi semoga kita bertemu lagi di lain acara. Sekian, terima kasih.